主内亲爱的各位叔叔阿姨们、弟兄姐妹们，你们好，平安。感谢主，今天我们又能敬拜他。上帝赐给我们的爱和恩典是何等的美妙。今天我们纪念耶稣从死里复活，他已经战胜了死亡。耶稣的复活是一件千真万确、惊天动地、活不到的事实。耶稣的复活见证了他战胜了将死权者和权柄。耶稣的复活宣告了上帝救赎人类的大功告成。如果耶稣没有复活，人类在无尽的黑暗中生活就没有希望。如果耶稣没有复活，在困苦与绝望中生活的人就不会有重生。我们感谢上帝，借着耶稣的复活，向我们解释了福音的奥秘。现在我们要开始今天的崇拜，来，我们预备我们的心。来，我们一起张开我们的口，举起双手，赞美他，向你复活的耶稣称谢，赞美之前。从天父而来的爱和恩典，把我们灵魂和心融结，让我们献出每个音符，把它化为赞美之前。从天父而来，从天父而来的爱和恩典，把我们灵魂的心融结，让我们献出每个音符，把它化为赞美之前。让我们张开口，让我们张开口，举起手，向永生之主称谢，是赞美之泉流入每个人的心间。从天父而来的爱和恩典，从天父而来的爱和恩典，把我们灵魂心融结，让我们献出每个音符，把它化为赞美之前。让我们张开口，举起手，我们张开口，举起手，向永生之主称谢，是赞美之泉流入每个人的。让我们张开口，让我们张开口，举起手，向永生之主称谢，是赞美之泉流入每个人的。是赞美之泉，是赞美之泉流入每个人的心间。接下来我们请彭英就阿莫斯为我们这个复活节的崇拜会祷告开始。Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga,
kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Khususnya ketika dinyatakan di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang telah mati atas seluruh dosa dan hidup kami, dan juga yang telah bangkit membawa kemenangan kami atas dosa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam ibadah kali ini kami boleh ikut merayakan satu sukacita yang besar, bagaimana Yesus bangkit membawa harapan, keselamatan, dan membawa satu keyakinan akan jaminan kasih Allah yang begitu besar di dalam kemenangan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan dengan penuh sukacita kami boleh merayakan Paskah ini, sekalipun tidak dengan pesta meriah, tetapi dengan refleksi yang mendalam, sehingga kami boleh lebih menghayati lagi pengenalan kami akan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan pimpin ibadah kami, dan kami mau serahkan dari awal sampai akhir di dalam pimpinan dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan benar. Amin. 基督的复活是福音的中心，也是我们信仰的核心。上帝在这爱子的降生、受死、复活、升天，向全人类发出了爱的呼唤。今天复活的主就在我们的生命里，我们的生命充满了希望，因为是他掌管明天。只要我们相信他，我们不再惧怕，因为他永远与我们同在。来，我们一起赞美我们的上帝，我们颂赞了复活的主，因他活着。 神之爱子，他名叫耶稣。神之爱子，他名叫耶稣，他只下爱，彼此关系，死里复活，是我的自由，是丰丰富。 是我的救济，好，因他活着，我们面对明天。我们面对明天，因他活着，不再惧怕。我深知道。 在
地旁，我深知道，他掌管明天，生命充满了希望，使命他活着。在这个世界上，有个千年不变的道理，那就是上帝如此爱我们，甚至甘愿为我们受死、受遍伤。因为他知道我们不能摆脱罪恶，只有他能够拯救我们。若不是他拯救我们，我们现在可能还困在黑暗的世界。上帝的爱何等伟大，没有任何一个事情能够解决他对我们的爱。来，我们一同赞美那为我们牺牲而死的耶稣，告诉那深爱着我们的耶稣，我们要一生爱他。我们告诉，我们知道，耶稣爱你。世界有个千年不变道理，那就是耶稣爱你。在世上没有任何的逼迫患难能使我们一生的爱搁浅。你是否愿意？你是否愿意同为神的儿女？那就让耶稣爱你。在世上没有任何的困苦愁烦能使我们一生的爱搁浅。我们再唱一次，耶稣爱你。这世界有个千年不变道理，那就是耶稣爱你。在世上没有任何的逼迫患难能使我们一生的爱搁浅。你是否愿意同为神的儿女？一生让耶稣爱你。在世上没有任何的痛苦愁烦能使我们一生的。我们再唱一遍，这世界有个千年不变的道理。这世界有个千年不变道理，那就是耶稣爱你。在世上没有任何的逼迫患难能使我们一生的爱搁浅。是否愿意？你是否愿意同为神的儿女？一生让耶稣爱你。在世上没有任何的困苦愁烦能使我们一生的爱。在世上没有任何，在世上没有任何的困苦愁烦能使我们一生的爱搁浅。接下来我们请penginjil Amos 上来为我们讲道。Selamat Hari Paskah kepada seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 对爱意弟兄们，复活节我们感谢上帝。
Sebelum kita merenungkan suatu tema yang sangat indah 还没开始我们的今天讲道呢， tentang pengakuan Thomas kepada Yesus Kristus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." 我们的题目就是我的主，我的神。 Mari kita berdoa. 来，我们一起祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, melalui penjelasan firman-Mu, kami kembali boleh belajar mengenal Engkau Tuhan Yesus lebih dalam lagi atas kehidupan kami. Segala hal yang indah yang terjadi melalui peristiwa kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau mau mengajarkan kami kepada suatu hal, bahwa di dalam Yesus kami beroleh damai, di dalam Yesus kami beroleh kemenangan. Mari Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu, berkati setiap hati yang mendengarkannya, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, nats terambil daripada Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. 今天的经文就是在约翰福音20章第26节到29节。 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena kamu telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 这是我们的读的经文。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 愿上帝祝福我们。 Jemaat terkasih, 各位长辈们，各位阿姨们， apa yang paling terpenting di dalam kehidupan seorang manusia? 什么是对一个人的生活 Ada 2 perkara, 有2件事， yaitu kelahiran dan kematian. 就是出生跟死亡。 Semua manusia secara umum memiliki 2 hari ini, kelahiran dan kematian. 对人来说，2件事，出生跟死亡，就是最重要的事。 Tetapi untuk Yesus itu khusus, unik, beda. 但是对耶稣来说，很特别的，很特殊的。 Kenapa? 为什么呢？ Karena Yesus anak Maria yang berasal dari Bethlehem, keturunan Raja Daud, punya 4 hari istimewa. 因为耶稣是玛利亚的儿子，他是伯利恒，他是大卫王的后裔。 Yang pertama adalah hari kelahiran yang biasa kita sebut Natal. 耶稣的就是有4个很特别的，就是他的出生，我们庆祝在圣诞节的时候。 Yang kedua, hari kematian Tuhan Yesus yang kita sebut Jumat Agung. 第二呢是他的死亡，在受难节。 Yang ketiga, hari kebangkitan daripada kematian. 第三就是他的复活，从死亡， Kita sebut dengan Paskah. 我们叫复活节。 Dan yang keempat, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 第四呢就是他的升天。 Keempat hari tersebut adalah nyata, real, tercatat dalam sejarah. 在这4天，这是真实的，在历史已经记载。 Bahkan hari ketiga, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dan hari kenaikan Tuhan Yesus, itu menjadi sesuatu yang istimewa. 尤其的就是在第三
第三点、第四点就是他的复活和他的升天。 Hanya Tuhan Yesus yang mengalami kebangkitan dan kenaikan ke surga secara nyata. 只有耶稣他经历过他的复活，他的升天。 Maka dunia tidak bisa menolak pernyataan Yesus bahwa dia adalah Allah. 所以在世界上不能否认。 Kita sebagai orang percaya, orang Kristen, 我们是相信耶稣，我们是基督徒呢。 melalui hari Paskah ini kita mau belajar apa artinya, dampaknya kebangkitan Tuhan Yesus bagi hidup kita. 通过这个复活节，我们要学它的影响对我们来说是什么呢？ Dampak daripada kematian Tuhan Yesus. 主耶稣的死亡，它的影响是什么？ Bagi kita, orang zaman sekarang, kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tentu hal ini lebih mudah untuk memahami. 对我们今天，我们知道，耶稣复活的影响是什么？ Kita tahu bahwa Yesus telah mati untuk menanggung dosa-dosa kita. 我们知道，耶稣死就是为了我们的罪。 Kita tahu bahwa Yesus telah mati untuk membuktikan kasih Allah yang besar atas hidup kita. 我们知道，耶稣死的就是表明神的爱对我们非常大。 Sehingga yang muncul di hati kita adalah rasa haru yang luar biasa akan kasih Tuhan. 所以在我们的心里出现了很大的感动。 Melalui peristiwa kematian Yesus kita disadarkan bahwa kita adalah orang berdosa yang layak dihukum. 通过耶稣死在十字架，我们会发现，就是为了我们的罪。 Tetapi Yesus justru yang mengambil hukuman itu agar kita mengalami pengampunan, penebusan, jalan keselamatan dan hidup yang kekal. 但是耶稣承担我们的罪，就是他要赦免我们的罪。 Dan ini adalah keajaiban kasih karunia Allah atas kehidupan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di salib. 就是很奇妙的上帝的慈爱，他死在十字架。 Tetapi bagi para pengikut Yesus pada awal mula-mula, tentu kematian Tuhan Yesus itu mendatangkan hal yang sulit bagi mereka. 但是从开始耶稣死有很大的打击对他们。 Pada saat Yesus mati dan mereka belum tahu bahwa Yesus sudah bangkit, itu membawa dampak yang sangat berat bagi mereka. 当他们知道耶稣死的，对他们带来一个很大的影响。 Yohanes 20:13 mengatakan para murid langsung ketakutan masuk ke ruang yang tertutup. 在约翰福音第20章第13节，那些门徒突然很害怕，然后他们进了在屋里。 Marta dan Maria dan para murid wanita jatuh di dalam kesedihan dan keputusasaan yang sangat mendalam. 马大和跟玛利亚那些门徒，他们很伤心跟很悲伤的。 Kleopas dan temannya pulang kampung ke Emmaus dengan kesedihan, kebimbangan, dan kehilangan pengharapan, keputusasaan. 然后菲奥巴斯跟他的朋友，他们都回家乡去伊玛乌斯，他们很伤心的。 Bahkan seorang murid yang bernama Thomas yang pernah berkata, "Ayo kita mati bersama dengan Yesus." 甚至有个门徒说，托马，他说：“来，我们一起跟耶稣一起死。” Dan akhirnya Thomas pun mengalami kegoncangan. 后来托马就是遇到很大的打击。 Bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak lama dikubur, hanya 3 hari menurut hitungan kita zaman sekarang. 感谢上帝啊，耶稣埋葬的不到3天的。 Ya, menurut perhitungan orang Yahudi juga dihitung 3 hari. 按照犹太的计算，就是不到的3天。 Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia bangkit kepada lebih daripada 500 orang. 耶稣复活的时候，耶稣就是实现在大概有500的人。
Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 mengatakan bahwa saksi kebangkitan Yesus itu masih ada. 保罗记载在哥林多前书15章第6节，耶稣的复活的见证人大部分还是活着。 Pada saat Rasul Paulus menulis kitab Korintus. 当保罗写在哥林多书。 Nah, kita bisa belajar sekarang apa dampak daripada kebangkitan Yesus terhadap Thomas dan para murid, termasuk juga untuk kita saat ini. 我们也可以学习耶稣复活的影响对多妈，尤其我们是什么呢？ Yang pertama, 第一点就是呢， dampak daripada kebangkitan Tuhan Yesus 就是耶稣复活的影响， itu mengubah ketakutan, kegelisahan menjadi damai sejahtera. 就是改变我们的害怕，我们的忧虑变成平安。 Yohanes 20 ayat 19 mengatakan para murid mengalami ketakutan yang luar biasa terhadap orang Yahudi. 在约翰福音第20章第19节记载了如何那些门徒对犹太人非常的害怕。 Mereka melihat sendiri bagaimana Yesus ditangkap, disiksa, dan dibunuh. 他们亲眼看见怎样耶稣被抓被杀。 Tentu sebagai murid mereka mengalami ketakutan. 当门徒来说，他们非常的害怕。 Itulah sebabnya mereka bersembunyi, berkumpul di dalam ruang yang tertutup. 所以那些门徒就长了在屋里， Tetapi sangat ajaib. 但是非常的很奇妙。 Di dalam ruang yang tertutup itu, tiba-tiba Yesus bisa masuk dan menyatakan kemuliaannya. 当门都关了，耶稣能够进了视线给他们看。 Kalimat apa yang Yesus ucapkan ketika dia menyatakan kebangkitannya kepada para murid? 当耶稣复活的时候，见那些门徒，耶稣说了什么呢？ Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan bagimu. 耶稣说：“我的平安给你们。” Kehadiran Tuhan Yesus di ruang yang tertutup itu bagi para murid membuktikan bahwa Yesus sudah benar-benar bangkit. 当耶稣见那些门徒，就是表达耶稣已经复活了。 Ruang itu tertutup, tiba-tiba Yesus bisa masuk. Ini membuktikan bahwa Yesus di dalam tubuh kebangkitannya memiliki kuasa yang ajaib. 因为这个门已经关了，但是耶稣能够见他的门徒，就是表达耶稣有很奇妙的，有荣耀的。 Sekalipun Yesus tidak menyatakan kebangkitannya kepada Herodes atau para ahli Taurat atau Pontius Pilatus, tetapi hanya kepada para murid. 耶稣复活没有出现在跟比拉多或者希律王，但是为什么他去他的门徒呢？ Tetapi bagi para murid ini membawa dampak yang luar biasa. 对耶稣的门徒带来一个很大的影响。 Dan mereka percaya sekalipun mereka ada dalam tekanan, ada Yesus, tetap ada damai sejahtera. 他们相信有耶稣在他们的同在，有平安。 Dan mereka percaya dengan tubuh kebangkitannya Yesus selalu menyertai kehidupan para murid setiap waktu. 而他们相信耶稣复活跟他们有在一起。 Yang kedua, dampak daripada kebangkitan Tuhan Yesus bagi para murid. 第二点就是呢， Dari keraguan, kehilangan pengharapan menjadi sebuah pengakuan iman. 从由于失去了希望，带来一个信仰的表达。 Pada waktu Yesus bangkit, Yesus menyatakan kebangkitannya kepada para murid. 当耶稣复活的时候，耶稣出现跟他的门徒。 Kemana Thomas? 那时候多马去哪里呢？ Thomas ternyata tidak bersama dengan para murid. Ia menyendiri. 原来多马没有跟其他的门徒在一起。 Akibatnya Thomas mengalami
suasana dingin di dalam hatinya, imannya, keyakinannya akan Yesus menjadi goncang. 结果呢，托马经历一个很冷淡的，他一个人他不相信的。 Maka ketika para murid lain mengatakan kepada Thomas, Thomas, Yesus sudah bangkit. 所以呢，当其他的门徒告诉多马，耶稣已经复活了。 Tetapi Thomas berkata, jika aku belum mencocokkan jariku kepada bekas luka, aku tidak akan percaya. 但是托马说，如果我还没自己看他的手上，耶稣的手上，我不相信。 Karena Thomas sendiri menyaksikan bagaimana Yesus terluka dan saat dikubur tubuh Yesus dalam keadaan luka. 因为托马亲眼看见耶稣已经受伤了，他也是被埋葬。 Artinya luka itu begitu parah dan Yesus sampai mati karena luka itu. 因为这个受伤很严重。 Tetapi sekarang murid-murid katakan Yesus sudah bangkit. 但是现在其他的门徒告诉多马，耶稣已经复活了。 Di sini Thomas tidak sampai akalnya. 到这里，多马的思想不到那边的。 Apalagi dia jauh dengan persekutuan dengan murid-murid yang lain. 因为多马跟其他的门徒很少一起聚会， Sehingga akhirnya dia menjadi murid yang penuh dengan keraguan. 所以呢，多马成为一个忧虑的门徒。 Dia menjadi murid yang kehilangan pengharapan. 他成为一个失去了盼望。 Tetapi puji Tuhan, Yesus bangkit menyatakan diri kepada Thomas. 但是感谢上帝，耶稣复活就是出现给多马看。 Bahkan Yesus menantang Thomas, Thomas, cucukkan jarimu kepada bekas lukaku dan pada bekas lambungku. 耶稣也是跟多马说：“多马，把你手进进我的手，你看我的手上。” Artinya, Thomas diperlihatkan bahwa Yesus pada saat itu benar-benar tubuhnya bangkit. 意思是说，耶稣要给多马看，他已经复活了，真正复活了， Bukan penglihatan, 就是不是假的， bukannya mimpi, 也不是一个梦， bukannya menghayal, 也不是一个假的， tapi nyata, real, Yesus benar-benar bangkit. 但是真正的耶稣已经复活了。 Makanya Yesus menantang, Thomas, pegang lukaku ini. 所以耶稣告诉多马：“你来看我的手，抓来。” Thomas akhirnya sadar 多马结果就是发现 bahwa Yesus benar-benar bangkit. 耶稣已经真正的复活了。 Dia menjadi malu atas dirinya sendiri 多马已经很羞辱了， yang tidak percaya kepada Yesus. 他不相信耶稣。 Dan akhirnya Thomas tersungkur 结果多马就是跪下， lalu menyebut Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. 然后多马说：“我的主，我的神。” Thomas yang peragu akhirnya masuk ke dalam suatu pengakuan iman yang tertinggi bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah yang hidup dan benar. 以前多马就是犹豫，但是现在他承认他的信仰，他相信耶稣。 Seorang bapak gereja bernama Agustinus mengatakan, 有一个在教会叫的奥多迪人， pada saat Thomas mencucukkan jarinya kepada luka pada tubuh Yesus yang bangkit, 当多马看耶稣的手上， kata Agustinus tentang Thomas, 就是奥多迪人讲关于多马， matanya Thomas memandang kepada kemanusiaan Yesus yang terluka atas dosa-dosanya. 多马的眼睛就看在耶稣的身上，已经受到很大的受伤，为了他的罪。 Dan itu mendatangkan rasa sedih, penyesalan yang mendalam, tetapi juga sekaligus dorongan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. 这一些带了很悲伤、很后悔，让他有一个悔改的。
Matanya Thomas memandang kepada kemanusiaan Yesus yang terluka. 多马的眼睛看见耶稣已经受伤了， Tetapi imannya Thomas memandang kepada kealahan Yesus yang sempurna. 但是多马的信心看耶稣的很完美， Di dalam tubuh kebangkitan Yesus yang penuh dengan keajaiban. 在耶稣复活的身上奇妙的。 Dan hal ini membuat Thomas gentar. 这一切让多马很怕， Tapi juga sekaligus takjub, heran. 顺便他也是很惊讶， Dan akhirnya segala kesombongannya hancur. 结果他的骄傲就是被摔了， Dan dia harus mengakui betapa bodohnya dia di hadapan Yesus. 让他承认他正很无知的在耶稣的面前。 Menyadari semua ini, Thomas tersungkur menyembah Yesus dan mengakui kembali, Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Allahku. 这一切让托马也是跪下，他敬拜耶稣，他承认，他说：“耶稣，你是我的主，我的神。” Apa arti kebangkitan Tuhan Yesus buat Thomas? 耶稣复活对多马是什么意思呢？ Sekarang Thomas sadar dan mengakui sepenuhnya bahwa Yesus bukan manusia biasa, tetapi Allah, Tuhan yang sempurna. 现在多马已经知道了，承认的，就是耶稣不是一个普通的人，但是他是神的儿子。 Allah yang berinkarnasi dan mengambil kematian. 就是神成为人，他领受这个死亡， Untuk menanggung dosa manusia. 就是为了承担人的罪。 Tetapi bangkit untuk mengalahkan kematian itu. 但是复活就是打败这个死亡。 Artinya Thomas sekarang sadar bahwa Yesus adalah Tuhan atas kehidupan ini. 现在多马已经知道了，耶稣这一切打败这个死亡。 Yang kedua, Thomas juga menyadari dan memahami bahwa di dalam Yesus yang sudah bangkit, 就是现在多马也是知道，他明白在耶稣里已经复活了， dan kebangkitan itu menyatakan kealahan Yesus, 就是耶稣复活，就是告诉我们他很真正的神。 artinya jalan keselamatan, pengampunan, penebusan dosa, dan hidup yang kekal 意思说，救恩的道路就是四面救赎， bukan lagi sekedar hayalan, 这一切不是假的， bukan lagi sekedar impian manusia, 不是人的梦， tetapi menjadi nyata ketika Tuhan Yesus bangkit. 就是成为真正的当耶稣复活。 Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jangan sekali-sekali tidak percaya. 所以耶稣说：“你不要不单单只有相信。” Artinya kebangkitan Yesus yang membawa keselamatan itu hanya berlaku bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 意思是说，耶稣复活就是告诉我们，对人相信他。 Dan berani mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya yang hidup dan benar. 勇敢的承认耶稣就是道路，就是救恩。 Yang ketiga, dampak daripada kebangkitan Tuhan Yesus. 第三点， Dari orang yang suka mengucilkan diri, sembunyi, 从一个人常常隐藏在屋里， tanpa harapan, 没有希望， menjadi seorang yang berani bersaksi 成为一个勇敢的人做见证， dan berani diutus 勇敢被裁。 untuk memberitakan kebangkitan Yesus atas dunia ini. 就是勇敢的传福音，告诉人家耶稣复活。 Thomas tadinya seorang yang minder. 多马就是很尴尬的人， Dia adalah seorang yang ragu, 他忧虑的， bahkan tidak percaya Yesus bangkit. 甚至他不相信耶稣已经复活了。
Tapi setelah Yesus buktikan kebangkitannya, 当耶稣已经证明了他的复活， Thomas menjadi pemberani luar biasa. 现在多马很勇敢的人， Thomas menjadi seorang yang luar biasa bagi penginjilan. 他传福音的非常的很好。 Menurut seorang sejarawan bernama Ambrosius dan Hieronymus, 有一个历史的人就是 Ambrosius 跟 Hieronymus， yang mencatat kehidupan Thomas setelah melihat kebangkitan Yesus. 他们记载了多马的生活当中，当耶稣复活的时候， Thomas pergi ke Syria, Armenia, Persia, sampai ke India. 多马去了叙利亚、亚美尼亚、北西亚、印度。 Dan di India, Thomas pernah menginjili seorang raja Gondapur, dan akhirnya seluruh kerajaan itu menjadi orang Kristen. 但在印度的时候，多马去传福音给一个王，就是关达布，然后全部在皇宫那边相信耶稣。 Menurut sejarah, Thomas dibunuh di kota Madras. 按照历史记载的，多马在马达已经被杀了。 Tapi pada tahun 1523, menurut catatan sejarah, 但是在历史记载的，就是在1523年的时候呢， kuburan Thomas itu pernah dibongkar 多马的坟墓被挖了， dan ditemukan kerangka daripada tubuh Thomas. 那些遇见了多马的尸体， Dan di dalam kerangka itu ada satu mata tombak yang menusuk tubuh Thomas dari depan. 在多马的尸体以及有一个枪在他的身上。 Artinya dia mengambil kematian yang sama caranya dengan Yesus mati, ditusuk tombak dari 意 depan. 思说，多马拿他的死亡像耶稣一样。 Begitu cintanya akan Yesus, 他这么爱耶稣， Thomas bukan saja akhirnya memberitakan Injil sampai ke India, 多马不单单传福音到印度， tapi dia berani mengambil kematian yang sama seperti Yesus. 但是他很勇敢，拿他的死亡像耶稣一样。 Mungkin kita juga saat ini adalah seperti Thomas. 可能我们现在像多马一样， Kita hidup di dalam ketakutan, kegelisahan, dirundung oleh berbagai masalah. 我们活的时候也是充满了惧怕、忧虑，很多事情。 Sehingga kita merasakan seakan-akan Yesus belum bangkit dalam hidup kita. 我们觉得耶稣还没复活在我们的身上。 Seringkali kita dilanda keraguan, putus asa, merasakan kehilangan semangat, pengharapan. Karena kita merasa Tuhan sudah ninggalin kita. 我们的时候有在我们的生活当中很绝望，觉得上帝离开了我们。 Atau seringkali juga mungkin kita minder, tertutup, merasa tak berharga. Dan kita menutup dari pergaulan. Bahkan ada yang parah, menganggap hidup ini sebagai kutukan. 可能我们觉得我们很尴尬，很不要跟其他的交往，觉得没有意义，甚至我们觉得我们的生活就是被诅咒。 Kenapa bisa itu terjadi? 为什么会发生这样的？ Karena kita belum memahami makna pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. 因为我们还没明白，就是我的主、我的神的意思是什么。 Ingat, Yesus sudah bangkit. 我们要记得，耶稣已经复活了。 Ayo kita keluar dari ketakutan dan keputusasaan kita menjadi sebuah damai sejahtera yang indah. 然后把我们的忧虑，把我们的困难 Ayo, 被掉了。 ayo kita hidup dengan penuh pengharapan, masuk ke dalam pengakuan iman yang sungguh-sungguh. 来，我们承认我们的有一个盼望，在耶稣复活的。 Ayo kita keluar dari diri kita dan biarkan diri kita dipakai Tuhan menjadi saksi yang indah. 来，让我们的生活被上帝用成为一个
做见证。 Yesus sudah bangkit. 耶稣已经复活了， Yesus sudah bangkit. 耶稣复活了。 Mana hebat, Thomas atau kita zaman sekarang? 那里很勇敢，多吗？还是我们现在的人？ Yesus bilang kepada Thomas, Thomas, kamu percaya karena kamu melihat aku bangkit. 耶稣对多妈说：“你相信我，因为你看我已经复活了。 Tapi Tuhan Yesus bilang, 但是呢，主耶稣告诉我们， kita bisa lebih hebat daripada Thomas. 我们更好比多玛， Karena kita tidak melihat, tapi kita percaya Yesus sudah bangkit. 因为我们没有看见耶稣已经复活了。 Intisari firman Tuhan hari ini. 今天的讲道要告诉我们， Biarpun hidup dalam tekanan dan kesulitan, 虽然我们活着在压力、在困难的时候， selama kita mengaku Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit, 但是如果我们承认耶稣就是已经复活了， selalu ada damai sejahtera. 一直有平安在我们的生活当中。 Tuhan Yesus memberkati. 愿上帝祝福我们， Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 来，我们一起祷告。 Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau Tuhan Yesus sudah bangkit. Maka ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Maka pengakuan iman kami yang kami ikrarkan bahwa Yesus adalah Tuhan menjadi kebenaran yang mutlak sempurna. Maka hidup kami dapat dipakai menjadi hamba-Mu supaya Engkau pakai hidup kami menjadi berita kesaksian bagi dunia ini bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kami selamanya. Kami percaya, sekalipun kami tidak melihat Yesus bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.很感谢上帝在我们这短暂的人生路上鼓照我们，我们感谢上帝，是我们众人生命之光。让我们轻轻欢呼吧，让我们一起来呼向着复活的生命赞歌。因为他已经得胜了，荣耀归于我们的上帝，得胜，得胜。哈利路亚，得胜，得胜，哈利路亚，得胜，得胜，哈利路亚，基督的主因复活，荣耀，荣耀，哈利路亚，荣耀，荣耀，哈利路亚，荣耀，荣耀，哈利路亚，荣耀，荣耀，哈利路亚，基督必要再来，得胜，得胜，哈利路亚，得胜，得胜，哈利路亚，得胜，得胜，哈利路亚，得胜，得胜，哈利路亚，基督已经复活，荣耀，荣耀，哈利路亚，荣耀，荣耀，哈利路亚，荣耀，荣耀，哈利路亚，荣耀，荣耀，哈利路亚，基督必要再来，得胜，得胜，哈利路亚，得胜，得胜，哈利路亚，得胜，得胜，哈利路亚，得胜，得胜，哈利路亚，基督已经复活，荣耀，荣耀，哈利路亚，荣耀，荣耀，哈利路亚，荣耀，荣耀，哈利路亚，荣耀，荣耀，哈利路亚，基督必要再来。
mentakau. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan memberikan anugerah, kesehatan, kekuatan, dan berkat yang diperlukan boleh dicukupkan. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Yesus Kristus, serta penghiburan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.胜过这世界，因有耶稣在我心。黑暗全是已破碎，因耶稣基督宝血。若有我主耶稣来帮助，还有谁能抵挡我？我心相信，我必能得胜。我能胜过这世界，因有耶稣在我心。是已破碎，因耶稣基督宝血。若有我主耶稣来帮助，还有谁能抵挡我？我心相信，我必能得胜。哈利路亚，高举主的圣旌旗，耶稣基督是万王之王。信主的能教会。